Assalamualaikum semua, selamat kembali ke podcast Bijak Labu. Seperti biasa, kalau anda yang baru tonton video di Syariah ni, jangan lupalah untuk tekan butang like, subscribe dan juga butang notification dekat bawah. Supaya nanti bila kita upload video-video terbaru, anda akan terima notifikasi. Selamat datang saya ucapkan pada yang baru join. Nama saya Faiz Syamsul, akan menjadi tetamu pula, akan menjadi teman anda dalam podcast Bijak Labu ini. Sepanjang podcast ni saya je lah akan ada kat sini. Tapi bukan saya, sebab saya akan bawa tetamu istimewa, tetamu khas yang kita import dari merata-rata pelosok dunia untuk menemani anda juga dalam podcast Bijak Labu. Dan hari ini kita bawa seorang yang saya rasa saya tak ada kenalkan lah, anda kenal dah sebenarnya, Tuan Helmi Kasim. Ni dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni istimewa sebab kita bawa Tuan Helmi Kasim bersama dengan kita hari ni. Dan sebab kita bawa Tuan Helmi ke podcast Bijak Labu ni sebab baru-baru ni banyak scammer menggunakan gambar beliau, nama beliau untuk menipu orang ramai di luar, khususnya dalam platform Telegram. Betul Cik Mia? Betul, yes. ramai. Jadi kita bawakan video kali ini untuk memberi pengetahuan dan pendedahan kepada anda semua supaya anda tidak menjadi mangsa yang seterusnya. Jadi sebelum kita teruskan, saya rasa anda semua yang tonton video Syariah ni, anda tahu dia siapa, tapi anda tak tahu pengalaman dia, latar belakang Tuan Helmi ni siapa kan? Siapakah dia ni sebenarnya? Jadi boleh tak Tuan Helmi Kasim ceritakan kepada penonton kita siapakah Helmi Kasim? Okey, terima kasih banyak Faiz Syamsul. Okey, alright. Jadi nama penuh saya Helmi Kasim. Dan saya sebenarnya daripada dulu lagi saya memang meminati topik saham ni. Sejak daripada zaman belajar lagi, tahun 99, tahun 2000. Tetapi pada waktu saya belajar dengan di universiti dulu, zaman universiti di University of Portsmouth, masa tu saya ambil accountancy studies. Jadi bila ambil degree dalam accountancy studies, salah satu subjek yang saya ambil adalah investment analysis. Jadi dalam topik investment analysis tu memang adalah kupas beberapa instrumen termasuk saham, futures, options, currency dan sebagainya. Jadi dalam topik-topik tentang pelaburan tu banyak dikupas tentang structure, macam mana kita nak buat structure tu. So latar belakang sesuatu pelaburan tersebut, tetapi tidak diajar bagaimana nak buat duit daripada pelaburan tu. Maka mungkin 20 tahun kemudian datangnya minat untuk mendedahkan pada orang ramai apakah itu sebenarnya pelaburan ini, bagaimana caranya, bagaimana prosesnya. Tujuan dia untuk bantu orang ramai supaya ada aset, ada pegangan aset, ada pemilikan sesuatu untuk masa depan. Jadi Cik Mi cakap Cik Mi ada investment analysis. Tak, masa belajar dulu. Salah satu subjek dia adalah investment analysis. Jadi adakah Cik Mi boleh jadi analis juga? Okey. Jadi dia sebagai satu subjek je dalam degree. Dia bukan satu qualification untuk jadi profesional, untuk jadi analis ke tidak, bukan. Dia hanya one of the subject lah. Macam saya Meskom, saya belajar psikologi, tapi betul. Saya tak boleh jadi psikologis pun. Betul. Saya jadi psikologi, saya yang kena psiko nanti. Boleh, tapi kena ambil kursus khas dengan psikologi lah. Tak apalah, saya minat kerja macam ni. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang Tuan Helmi Kasim. Sekarang dah terjawab lah. Jadi anda belajar dengan individu yang layak lah untuk mengajar anda. Apa-apa yang kita ajar dekat dalam Syariah ni, di College ni, kebanyakannya ilmu ni bukanlah ilmu baru, tapi kita permudahkan lagi lah untuk orang ramai faham dengan lebih mudah. Okey, betul. Saya nak kupas sikit. Boleh. Sebenarnya kalau setakat hanya ada ijazah dalam perakaunan, belum cukup layak lagi lah. Betul. Okey, tapi apa saya nak cakap, melalui proses perjalanan saya dalam kehidupan ni, mula-mula saya memang bermula sebagai juru akaun. Lepas 5 tahun dalam perakaunan, dalam bidang industri perakaunan, kerja dengan beberapa GLC dan juga MNC, multinational companies. Lepas tu ada minat dalam bidang perniagaan. Jadi saya mula cubakan diri dalam bidang penjualan kereta. Kemudian daripada penjualan kereta,
automotif. Kemudian saya terus pergi berminat ke arah financial planning. Sebab apa? Sebab waktu dalam bidang perniagaan dulu, okay, of course lah waktu masa terlibat dengan perniagaan tu macam-macam saya ceburi. Antaranya unit trust, lepas tu takaful, lepas tu perancangan harta pusaka. Lepas tu daripada situlah datang minat untuk mendalami tentang ilmu personal finance ataupun financial planning. Jadi apa saya buat? Saya pergi ambil kursus, pergi kursus, lepas tu jumpa dengan orang yang dalam industri perancangan kewangan. Dan saya join satu syarikat tu. Saya berkhidmat dengan syarikat one of the financial advisory firm yang berlesen dengan Suruhanjaya Security dan juga Bank Negara Malaysia. Ini pada tahun 2010. Lepas ada pengalaman tersebut, saya banyak berurusan dengan beberapa klien yang high net worth. Selalunya high net worth ni dia ada aset yang bernilai 1 juta USD above lah pada waktu tu. Jadi sebenarnya tak adalah banyak sangat kalau ikutkan zaman sekarang ni 1 juta ni, sebab kalau kita campur pun nilai sekarang kebanyakan sebab faktor inflasi, jadi nilai-nilai tersebut pun turut meningkat juga. Nilai aset tersebut. Jadi sebenarnya 1 juta sebenarnya dalam konteks sekarang ni bukan sesuatu yang banyak sebenarnya, tetapi ia adalah tidak mustahil untuk seseorang itu menjadi jutawan. Betul. Jadi berdasarkan pengalaman itulah saya lihat apa tabiat yang golongan-golongan atasan ni, golongan elit ni, apa tabiat-tabiat mereka. Sebenarnya pun nak kata elit pun tak elit sangat, sebab ada lagi satu golongan yang ultra rich, yang lebih elit lagi. Jadi tabiat-tabiat mereka ni berbeza-beza bila kita bandingkan dengan tabiat yang mungkin dalam middle income earner ataupun dalam mid net worth lah, medium net worth kategori. Jadi kat situ datangnya minat untuk berkongsi dengan orang ramai cara kita menguruskan kewangan dan bagaimana kita boleh optimumkan duit yang ada, contoh duit simpanan tu, untuk beli instrumen seperti apa, untuk banyakkan pemilikan dalam aset-aset yang macam mana, untuk tingkatkan nilai kewangan kita supaya kita sendiri pun boleh dapat menjadi golongan high net worth. Walaupun pada asalnya mungkin low to medium net worth. Jadi dengan pengalaman Cik Amy bergaul lah dalam circle tu, Cik Amy ambil apa yang mereka buat dan Cik Amy cerita kepada orang ramai yang mana join, yang mana graduan kita, apa yang mereka buat yang patut anda buat. Betul. Yang mana dapat increasekan kita punya income secara tak langsung. Apa tabiat-tabiat dia kan, benda tu. Sebab macam mana saya tahu tabiat-tabiat dia? Dia bila kita buka file untuk buat satu proses financial planning, jadi approach dia mesti holistic. So bila holistic ni maksud dia kita lihat income dia datang daripada sumber mana. Lepas tu dia punya tanggungan liability dia datang daripada mana. Jadi dengan cara tak langsung kita tahu kotak income, kita tahu kotak asset, kita tahu kotak perbelanjaan ataupun expenses, dan juga kotak liability ataupun tanggungan. Dengar tu. Dapat tak bayang macam mana? Tak dapat lagi? Dia macam ni. Nampak tak? Inilah gambar raja dia. Apa yang Cik Amy cakap tadi. Tadi dengar apa benda Cik Amy cakap ni? Ini gambar dia. Macam ni gambar raja dia. Jadi benda ni, konsep kotak-kotak ni penting lah untuk orang lebih faham apa yang dia ada, apa yang dia tak ada, apa yang dia perlu tingkatkan, apa yang dia perlu kurangkan daripada kotak ni lah. Saya sentuh sikit pasal kotak-kotak ni. Dulu waktu saya mula belajar akaun dah lama, sejak daripada zaman sekolah menengah lagi. Daripada tingkatan 4, tingkatan 5 memang dalam bidang perakaunan dan perdagangan. Lepas tu bila dah masuk universiti, so saya mendalami lagi lah bidang perakaunan ni. Jadi kalau ikut dalam proses pembelajaran dulu, kebanyakannya yang diajar pasal buku ledger, debit kredit, lepas tu banyaklah dia punya teori-teori dia, accounting teori. Jadi bila kita ambil konteks waktu belajar tu, kita tak nampak dunia perniagaan ni sangat. Tapi bila kita dah kerja, kita dah tahu apa kita punya pembelanjaan dengan income. Daripada situ kita boleh pemudahkan. So hasil daripada perkara yang dipermudahkan tu adalah kotak-kotak ni lah. Inilah cerita dia. Kalau kita faham macam mana nak susun kewangan kita, kotak-kotak ni lah menjadi rujukan. So ada strategi dia, macam mana nak tambah aset, macam mana nak kurangkan pembelanjaan.
Dengar tu. Jangan tengah-tengah ya. Jangan tengah-tengah. Ini apa yang kita cakap ni adalah berdasarkan pengalaman Tuan Helmi sendiri. Benda basic pun ni. Saya dulu pun ambil akaun juga. Saya kelas science account. Tapi minta maaf cikgu, saya tak boleh teruskan pada accountan saya memang tak boleh. Ya Allah, daripada dulu saya cuba fahamkan tapi masih tak faham-faham lah. Mungkin sebab saya tak berapa gemar dengan nombor lah. Tapi nak tak nak bila kita semakin dewasa, nombor tu jugalah yang memberikan kita hidup. Tengok gaji, tengok nombor juga. Sama je. Dah. Okay Cik Amy, Cik Amy dah ceritakan sedikit lah tentang background lah tu. Itu kira macam dah solid dah apa yang Cik Amy cerita, background Cik Amy. Jadi baru-baru ni, macam saya cakap tadi kan, Tuan Helmi ada berjumpa dengan pihak polis, bercerita tentang isu scammer yang berlaku baru-baru ni. Dia bukan baru-baru ni jugalah. Sebenarnya sebelum ni pun dah ada. Cuma lately ni dia mengganas, dia lebih mengganas. Sampai semua orang cari Tuan Helmi Kasim, kata apa ni scam duit saya, apa semua ni. Jadi hari ni dan sebelum kita teruskan kat situ, nanti kita akan ada sesi Q&A dekat belakang, sebab siapa-siapa yang tanya soalan di YouTube yang tulis soalan di ruangan komen, sebentar nanti kami akan jawab soalan-soalan tersebut. Tak semua, tapi ada beberapa soalan-soalan anda yang terpilih tu kita akan jawab sebentar lagi. Sebelum kita pergi kat situ, saya nak minta Tuan Helmi ceritakan apakah yang terjadi dan apa seterusnya langkah-langkah yang Tuan Helmi buat sendiri. Okay. Dia mula-mula datang skim ni bila kawan saya tunjukkan, kawan sekerja lah tunjukkan, ada grup yang ajak orang ramai untuk invest, untuk buat investment. Grup ni grup Telegram ya. Jadi dia gunakan nama pun masa tu dia gunakan nama V College. Lepas tu ada juga grup yang guna nama V Syariah. Lepas tu dia guna gambar-gambar saya, gambar-gambar tim saya. Lepas tu video-video daripada kita punya YouTube V Syariah sendiri dia letak dalam tu. Dan yang paling menyebabkan ramai orang menjadi mangsa apabila mereka mengatakan skim pelaburan ni boleh mendatangkan keuntungan dalam masa mungkin 24 jam hingga 48 jam. Itu yang saya masih ingat lah apa yang ditawarkan. Jadi maksudnya kalau labur hari ni 5,000, esok dah dapat 15,000. 3 kali ganda. Jadi lepas tu saya dah buat report polis. Sebenarnya keseluruhan sekali saya dah buat report polis banyak 3 kali. 3 kali saya dah buat report polis ya. Dan lepas tu saya ambil peluang untuk berjumpa sendiri, bermesyuarat dengan ketua polis bahagian jenayah bersindiket. So daripada situlah saya dapat sesuatu pendedahan lah tentang sebenarnya dekat Malaysia sendiri ada terlalu banyak isu-isu scam ni. Terlalu banyak kes-kes scam ni. Sampai pun polis pun betul-betul selumus juga nak settlekan kes satu persatu. Dan selalunya bila kes tu menjadi high profile, macam seperti baru-baru ni kan, kes pasal scam haji. Jadi bila dah jadi high profile, jadi kes tu saya rasa dapat diselesaikan dengan cepat dan orang yang terlibat pun dapat ditangkap. Dan jadi of course lah pihak polis ni dia ada priority dia. Kalau kita tengok komen-komen ada yang kata kadang-kadang kita report polis tapi tak ada apa. Tapi sebenarnya kita tak boleh berfikir macam tu. Sebab kalau kita fikir macam tu, then apa langkah-langkah kita boleh buat. Jadi dekat Malaysia ni kita ada undang-undang, kita ada peraturan. Kita serahkan pada pihak yang berkuasa untuk lakukan tugas mereka. Tentang spekulasi ataupun assumption yang ramai yang mungkin ada yang orang beritahu ni, itu kita ketepikan dulu. Yang penting kita dah buat kita punya tanggungjawab. Maknanya kat sini saya nak beritahu pada orang ramai, pada anda semualah, jika anda dijemput masuk dalam satu grup, sama ada grup Telegram ke, grup Facebook ke, yang mungkin ada tunjuk gambar saya atau video-video saya, tetapi dia punya perbezaan dia, mereka buat skim pelaburan. Maksud dia mereka akan letak akaun individu untuk mungkin anda melakukan transfer duit tu kepada akaun individu tersebut. Sebab dalam pelaburan ni dia ada pihak authority, pihak regulators. Dia bukan semudah itu saja bagi orang individu untuk uruskan pelaburan anda. Dia bukan macam tu. Sebab apa? Dia perbezaan bila kita ni mungkin kita ada ilmu,
tetapi disebabkan emosi, faktor-faktor kita Nak cepat. nak cepat dapat pulangan dalam masa singkat dapat banyak. Itu yang menyebabkan kadang-kadang orang yang ada ilmu pun terkena scam. Tentang orang yang tak ada ilmu tu, itu satu hal lah, sebab memang mereka tak ada ilmu tentang pelaburan. Okey, tapi saya ambil ruang ni untuk dedahkan sebenarnya dalam apa-apalah konsep pelaburan, lebih-lebih lagi kat Malaysia ni perlu ada pihak regulator, dan di Malaysia pihak regulatornya adalah Suruhanjaya Security dan juga Bank Negara Malaysia. Dua entiti ni. Jadi sebab tu saya selalu buat kelas. Kadang-kadang kelas tu kelas percuma je saya buat untuk bagi tahu orang ramai tentang apa pelaburan-pelaburan yang ada, yang orang ramai boleh belajar, dan yang sah di sisi undang-undang, dan siapa pihak regulator dia. yes. Jadi dengan adanya ilmu tu, at least kalau ada kawan-kawan lain ke yang ajak anda ke, ataupun anda dijemput dalam satu seminar ke untuk invest, at least anda ada satu persoalan di kepala anda, adakah pelaburan ini sesuatu yang dikawal selia oleh pihak authority ataupun regulator di Malaysia ni. Itu persoalan yang anda boleh tanyakan. So at least dalam masa yang akan datang, tidaklah mudah nak bagi duit pada seseorang itu dengan macam tu saja, tanpa kaji selidik. Yes. Memang kebanyakan orang di luar sana yang ramai yang kena scam ni, antara sebab utamanya adalah nak cepat kaya. Itu memang kebanyakan yang mana kena scam ni, yang dah contact tim kami, yang dah contact Tuan Helmi Kasim sendiri pun, kebanyakannya yang nak cepat kaya. Ada juga individu yang telah di scam, yang mempunyai pengalaman dalam bidang kewangan, bidang perakaunan, dan memang dia sendiri tahu dalam pelaburan ni tidak ada sebarang pelaburan yang sah, yang lulus di sisi undang-undang, yang macam mana scammer-scammer ni buat. Tapi mereka juga turut terjebak ke dalam scammer punya penipuan ni disebabkan oleh sifat nak cepat. Jadi dengan ilmu yang anda ada, sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan peratusan orang yang kena tipu dengan scammer ni. Sebab itulah orang-orang kebanyakan ni semua macam tu, nak cepat kaya. Betul kan Cik Mi? Betul Faiz. Sendiri pun saya nak tambah sikit yang pasal yang baru-baru ni, ada mangsa dia PM saya, dia tanya saya pasal betul ke ini saya Helmi Kasim yang buat skim ni. Saya cakap lah, itu bukan saya, itu fitnah, dan itu ada pihak yang menggunakan gambar saya. Jadi modus operandi dia, mangsa ni, dia sebenarnya dia adalah antara orang yang terlibat dalam bidang kewangan ni juga sebenarnya, dalam sektor kewangan ni juga. Tapi saya pun tak faham je macam mana dia pun tertipu juga. Okey. Jadi dia macam mana? Dia masuk satu grup dekat Facebook ni. Grup tu tentang satu grup ni lah, grup investment juga dalam tu. Grup investment ni grup investment yang orang kata apa, memang for sure tidak berlesen. Okey. Dan dalam grup tu sebenarnya dia menggunakan nama Forex sebenarnya dalam grup tu. Tapi kita tak pernah dengar apa nama grup Forex ni lah. Okay. Macam saya sini tak pernah dengar. Tapi itu yang dikongsikan oleh mangsa ni. Jadi dia join grup Facebook tu. Dalam grup tu ramai orang komplain lah sebab kena scam. Okay. Lepas tu sambil-sambil orang komplain tu, ada seseorang tu pula selitkan satu link. Dia kata ini pelaburan yang sebenarnya, bukan pelaburan yang dalam scam tu. Ini pelaburan sebenarnya. Jadi bila mereka klik link tu, dia pergi ke satu grup Telegram. Dekat dalam grup Telegram tu ada saya. Ada orang yang menyamar jadi saya dengan gambar saya. Okey, dengan kata-kata manis juga. Dia beritahu pada ini cara pelaburan yang sebenar. Dia ikut macam style saya lah dalam apa kelas-kelas saya. Dia ikut style saya. Dulu orang ingat hantu raya tu hanya ada di kampung. Sekarang tidak. Hantu raya pun ada di dalam telefon yang menyerupai Tuan Helmi Kasim. Bagi salam, lepas tu cerita pasal kita doa, mulakan dengan bismillah, apa-apa macam tu. Okey. Tapi hakikatnya mereka scam orang. Sebab apa? Bila dia kata kita boleh uruskan pelaburan orang ramai, kita boleh bagi profit dalam masa singkat. Okey. Jadi orang yang terjebak tu, mereka buat, mereka lakukan transfer ke akaun individu tersebut. Okey, individu tersebut. Nanti saya akan komen tentang akaun-akaun individu ataupun kita panggil keldai, akaun keldai. Sebab dalam data pihak polis memang ada banyak senarai
yang dipanggil keldai-keldai account ni lah, akaun seseorang individu tanpa mereka sebenarnya saya pun tertipu juga. Okay, nanti saya cerita pasal bab keldai ni. Okey, kejap lagi. Sebab untuk pengetahuan anda, apabila mereka di scam ni, duit-duit yang ditransfer tu bukan ditransfer kepada syarikat ataupun bukan ditransfer kepada entiti yang betul. Kebanyakannya yang scammer ni mereka akan menggunakan akaun keldai yang dipercayai juga antara orang yang ditipu lah. Mereka yang mana pakai akaun keldai ni pun kebanyakannya sebenarnya mereka tidak terlibat dalam urusan scammer ni. Memang mereka tak terlibat. Sebab anda kena tahu, kalau kita nak transfer duit ke akaun orang lain, kita boleh trace kita transfer duit ke mana. Dan bila semua orang cakap, pergilah check balik transfer kat siapa kan, pergilah report polis transfer kat siapa. Ya betul, tapi untuk dapatkan balik semula duit anda tu adalah sangat-sangat susah. Sebelum hilang duit tu, Tuan Helmi, ceritakanlah kepada penonton apakah perbincangan Tuan Helmi dengan pihak polis dan apa yang mereka beri input kepada Cik Helmi, supaya Cik Helmi boleh kongsi kepada dia. Okey, alright. Jadi bagaimana bermulanya keldai account ni kan, akaun keldai ni kan. Okey, first kali orang ni pun kena scam juga. Okey, orang yang buka akaun ni individu ni kena scam juga. Macam mana dia kena scam? Sebab mereka ni telah ditawarkan menjadi ejen pindahan wang, ejen money transfer. Okay, jadi bila mereka setuju nak join jadi ejen tu, jadi mereka kena buka akaun gunakan nama mereka, IC mereka semua, buka akaun. Okay, dan akses untuk akaun tersebut jadi dia diberikan pula kepada pihak yang menipu ni, pihak scammer ni. Jadi pihak scammer ada akses kepada akaun individu orang tersebut. Individu yang buka akaun tu dia tak ada akses langsung kepada akaun yang diberi kepada scammer. Itu saya tak pasti mereka ada akses ataupun tidak, tetapi saya rasa mereka mestilah tahu akses tersebut. Lah. Yes, cuma mereka kongsikan maklumat tu kepada pihak scammer ni. Jadi dengan alasan bila ada operasi pindahan wang tu berlaku, mereka akan dapat komisen daripada situ. Yalah, mereka ni cari kerja, mereka memang memang ni kebanyakan tak ada ilmu lah. Jadi mereka ingat benda ni benda normal. Jadi mereka bagi akses mereka kepada orang lain. Dengan cara, sebab dengan hakikat dapat ni dia ada job, lepas tu dapat komisen lagi. Itulah yang banyak dijanjikan kepada keldai-keldai ni. Okay? Kenapa saya panggil keldai? Bukan saya panggil dia keldai. Polis mereka yang panggil mereka keldai. Gelaran dia. Dia panggil mule account. Macam keldai dadah. Yes. Keldai dadah. Konsep dia lebih kurang macam tu. Yes. Sebab mereka tidak terlibat secara langsung pun. Memang ada yang tak terlibat langsung, tapi mereka digunakan oleh pihak-pihak scammer ni untuk menipu orang ramai. Gunakan nama mereka, reputasi mereka. Tengok. Jadi kepada anda di luar sana, hati-hati, jangan suka-suka beri maklumat peribadi ni kepada orang yang bukan. Sebab bukan seorang dua yang jadi keldai. Ada senarai dia. Ada senarai dia. Okey, kalau nak tahu, nak check senarai ni, okey. Boleh check kat laman web Semak Mule ni. Okey. Ni kita tulis kat bawah ni. Anda boleh check kita semakmule.com. Ya. Bukan semak.com. Kita tengok kat skrin. Saya pun tak ingat apa nama. Tengok kat skrin. Semak Mule. Nanti. So sebelum anda nak buat apa-apa pemindahan, contohnya anda nak join kelas, anda nak join apa-apa kursus, anda boleh check di senarai ini adakah duit yang anda nak transfer ke akaun ni adalah akaun keldai ataupun akaun yang sah. Ya. Selalunya memang akaun individu lah dalam senarai tu. Jadi itulah dia orang kata salah satu inisiatif daripada pihak polis untuk dedah kepada orang ramai tentang senarai akaun-akaun yang dikatakan keldai ni, mule account. Jadi sebab tu dalam pelaburan tak ada yang buat transfer ke akaun individu. Yes. Tiada. Jadi ingat macam Tuan Helmi cakap tadi, jika anda dijemput ke dalam mana-mana grup Telegram dan menyediakan pakej pelaburan untung cepat dalam masa 24 jam, tak kisahlah lepas ni dia tukar ke untung seminggu ke untung sebulan ke, kalau mereka menggunakan teknik sebegini, pakej-pakej begini, ingatlah ianya adalah scam. Kerana kami di V-Syariah, di V-College sendiri, kami tidak ada Telegram group kecuali hanya untuk graduan kami sahaja, yang mana kami ada grup tu hanya untuk berikan berita, berikan update terbaru tentang
event-event yang kami ada, tentang kelas-kelas yang kami ada, bukan untuk kami minta duit. Bukan tempat untuk kami minta duit anda semua. Jadi ingat, kalau nampak Tuan Helmi Kasim minta duit, itu bukan Tuan Helmi Kasim, sebab Tuan Helmi Kasim tak perlukan duit anda. Betul Tuan Helmi ya? Betul. Sebab scammer sekarang ni dah ganas sangat. Dia memang pakai gambar Tuan Helmi, pakai video V Syariah, pakai nama V College, dan ini sedikit sebanyak memberi impact juga kepada kita, dan ini juga menyebabkan orang ramai rasa skeptikal terhadap pelaburan. Sebenarnya apa yang anda buat jika anda join grup Telegram tu, itu bukanlah pelaburan. Itu tidak dianggap sebagai pelaburan. Itu hanyalah dianggap sebagai membuang duit. Sebab anda bagi duit ke orang yang tidak anda kenal, yang anda percaya kata, oh aku boleh untung dalam masa 24 jam, nak cepat kaya 3 kali ganda, 5 kali ganda, tapi end up duit anda yang hilang. Jadi grup Telegram ni pun bila kita dah dedahkan macam ni kan, sebelum ni pun kita dah dedahkan dah sebenarnya. Jadi grup Telegram tu dah tak ada lagi dah. Dia dah tukar nama pula. Dia buat satu grup baru, nama contoh macam Easy Profit pula. Tapi pakai gambar saya, video saya, semua menyamar, ada yang menyamar jadi saya. Lepas dalam tu pun ada geng-geng dia. Dalam tu yang menjadi dia punya contoh, orang ingat itu adalah klien-klien. Jadi macam itulah apa yang mereka buat kat grup Telegram ni. Jadi hati-hatilah kepada anda di luar sana. Ingat, jangan lupa untuk share video ni juga kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan anda yang tersayang, supaya mereka tidak terjebak dalam hal scammer macam ni lah. Sebab ada juga grup-grup Telegram yang pakai gambar Tuan Helmi tapi letak nama lain. Ada juga yang pakai gambar orang lain, gambar lain nama saya, nama Tuan Helmi. Ada juga yang macam tu. Jadi hati-hati sebelum nak transfer duit. Ini apa orang kata, common sense lah. Sebelum kita nak transfer duit, pastikan yang betul kita nak buat tu adalah akaun yang betul, orangnya yang betul, entiti yang sah dari segi undang-undang. Sebab package yang macam ni pernah wujud ke Cik Amy? Package yang macam ni memang betul ada ke dalam dunia ni? Package yang untung dalam masa 24 jam 3 kali ganda, 5 kali ganda, memang ada ke? Yang kalau ada pun tu semua yang scam je. Sebab benda-benda macam ni daripada dulu dah ada dah. Tapi scam lah. Tapi semua scam. Semua scam. Dulu popular dengan masa zaman mula-mula internet, dulu popular dengan High Yield Investment Program ataupun HYIP. Dan HYIP ni modus operandi dia macam tu jugalah. Dapat untung dalam masa 1 jam pun ada. Dapat untung masa 1 jam pun ada. Ikut hourly dia kata. Hourly rate macam tu lah. Hourly profit. Banyak benda-benda macam tu kat internet dulu. Tapi tak tahu lah, sekarang ni saya tak pasti. Tapi masa zaman saya mula kerja dulu, sama jugalah, saya pun pernah kena scam dulu dengan jenis-jenis yang HYIP dulu. Jadi pada waktu tu kita pun test, kita tak tahu. Masa tu saya tak ada lagi pengalaman saya tak ambil lagi kursus tentang pelaburan. Jadi itu antara scam yang pertama saya pernah terkena dulu. Tapi masa tu tak adalah banyak. At least orang kata sebagai testing ground waktu saya mula-mula nak tahu pasal pelaburan ni. Waktu tu saya mula-mula baru first year bekerja. Tahun pertama bekerja. Tapi bila kawan ajak, okeylah saya test dulu. Tapi bila dah terkena macam tu, saya terkena 2 kali. Bila dah terkena tu, barulah ada inisiatif untuk saya belajar tentang ilmu finance, financial planning. Daripada situlah datangnya. Daripada kesilapan yang lepas, barulah saya mulakan perjalanan belajar cara betul. Pelaburan yang ni macam mana, apa yang patut syariah, apa yang ikut piawaian. Dengar tu. Ingat, anda je kena scam. Tuan Helmi pun pernah kena scam. Kalau Tuan Helmi pun pernah kena scam, anda apalah lagi. Saya ni lagilah apa. Sebab sesiapa sahaja, masa saya jumpa polis pun dia cakap benda sama. Siapa sahaja dalam dunia ni berpotensi untuk menjadi mangsa scam. Siapa-siapa sahaja yang hidup di atas muka bumi ni, kecuali haiwan dan juga pokok-pokok di luar sana yang tidak memerlukan duit untuk terus hidup. Jadi pastikan anda lebih konservatif, lebih pegang duit tu betul-betul kan. Ingat yang bukan semua orang yang di luar sana tu adalah baik. Jangan suka-suka je nak bagi duit kat orang macam tu, nanti hilang. Sebab hilang kat sini, yang kena scam ni bukan kecil-kecil amount dia. RM5,000, RM3,000, RM50,000, ada yang sampai ratusan ribu ringgit. Bila kami jumpa pihak polis pun, mereka kata yang buat laporan pun meningkat secara mendadak selepas COVID-19. Sejak semua benda dah bertukar online, kes penipuan online scam ni semakin menjadi-jadi. Sampailah sekarang. Sampai sekarang dia menjadi. Jadi ingat,
segala nasihat yang Tuan Helmi dah pesan tadilah. Dia lebih kurang je dia macam dunia kat luar pun scam pun banyak juga, bukan tak ada. Scam ada. Scam ada di mana-mana. Cuma kita perlu ada awareness, perlu ada ilmu. Sebab tu kita buat sesi ni untuk bagi awareness. Ini antara inisiatif pihak kami lah untuk bagi kesedaran pada orang ramai tentang apa yang okey, apa yang tak okey, apa yang betul, apa yang tak betul. Yes. Sebab kami akan sentiasa update anda di channel ini, TV Syariah punya channel. Kita akan update lah pasal scammer ni, sebab kita tak nak orang salah gunakan Tuan Helmi, salah gunakan V College, salah gunakan V Syariah sendiri. Sebab kami berikan ilmu yang betul, kami berikan ilmu yang sah di sisi undang-undang lah. Kami tidak ambil duit orang untuk dilaburkan ke apa, tidak. Kami takkan buat macam tu. Kalau kami buat macam tu, tahulah itu adalah scam. Jangan percaya, sebab it's too good to be true lah. Sangat-sangat it's too good to be true. Kadang-kadang bukan kita je, tapi ada juga macam guru-guru lain dengan trainer-trainer lain turut terkena kesan dia. Anda pun boleh nampak sendiri. Alif kan? Tuan Alif pun kena juga. Kena juga. Yang penting kat sini, bila kita tahu kalau pelaburan tu ditransfer ke akaun individu, itu maksudnya tak betul. Boleh cek di Semak Mule. Tengok. Kami letak link juga di ruangan description. Kalau anda nak tekan, kalau malas nak type, boleh klik kat situ. Kami akan letak dekat situ. Okay Cik Amy. So kita dah cerita pasal scammer. So harap anda semua faham. Jika ada apa-apa sebarang soalan apa semua, boleh tanya di ruangan komen. Kalau nak Tuan Helmi kupaskan lagi tentang scammer pada episod akan datang, boleh juga tulis di ruangan komen. InsyaAllah Tuan Helmi akan jawab pada episod yang akan datang. Jadi seterusnya kita nak teruskan ke Q&A. Soalan-soalan yang orang dah tanya sebelum ni. Dan soalan-soalan ni ada yang dah lama, dan sebab saya tunggu untuk kita ada sesi yang macam ni untuk kita ceritakan supaya lebih faham daripada kita type. So soalan yang pertama, ini adalah tentang video yang kita buat TikTok tentang forex trading patuh syariah ke? Sebab selalunya forex ni terkenal lah dalam golongan remaja, dalam orang muda. Macam anda buka YouTube, sebelum buka YouTube kalau video tu ada iklan, keluarlah iklan forex trading. Walaupun anda tak cari, tiba-tiba dia keluar. Jadi kita mengikut majlis keputusan fatwa kebangsaan, muzakarah fatwa kebangsaan, apa yang mereka kata forex trading adalah tidak patuh syariah lah, kerana ada unsur ribawi, ada unsur-unsur yang gharar, tidak jelas, dan ini menyebabkan forex trading ini haram lah, kan, secara mudah. Jadi ada juga yang komen dekat sini daripada MG Hans Hegel. Dia cakap saham pun haram, pemilikan bukan fizikal, kertas kontrak je, spekulasi bahawa harga saham akan naik. Dia kata saham pun haram jugalah kalau macam tu. So apakah komen Tuan Helmi Kasim? Okay, alright. Terima kasih Faiz. Soalan ni soalan yang saya sukalah kalau nak jawab dengan cara jelas, sebab dia macam ni. Di belakang saham tu, apa ada kat belakang saham tu? Okay, di belakang saham ada syarikat, ada perniagaan bisnes. Ya, ada syarikat yang melakukan operasi perniagaan. Yes. Okay, saya nak tanya baliklah kepada mungkin siapa yang bertanya ni. Bila kita nak buka syarikat, okay, apa perkara pertama yang kita perlu buat? Kita kena apply kepada pihak SSM untuk buka syarikat. Okay, dan bila kita dah buka syarikat, kat situ ada tertera berapa banyak pegangan saham, berapa ramai partner-partner dalam syarikat tu. Ini semua adalah on paper. Yes, ini semua adalah on betul. paper. Okey, dan dalam tu juga terteranya tentang pemilikan saham syarikat. Okey. Tentang pilihan saham syarikat. Okey. Jadi dengan ni memang sah, saham ni adalah pegangan dalam pemilikan syarikat. Okey, dalam pemilikan syarikat. Jadi bila kita cakap pasal saham ni kan, mengatakan saham ni paper saja. Yes. Memang dia on paper, betul lah, memang on paper. Tetapi paper tersebut adalah satu perkara yang sah tentang pemilikan seseorang dalam perniagaan syarikat tersebut. Memang dia dalam paper tapi dia disandarkan kepada perniagaan. Maknanya underlying asset dia adalah business. Yes. Sebab setiap saham yang ada di luar sana, ia adalah bisnes. Betul. Ada sebuah perniagaan di belakang setiap saham tersebut. Maksud dia ada aset pendasar. Aset pendasar tu adalah perniagaan syarikat tersebut. Jadi kalau kepada anda yang kata saham pun haram, sebenarnya tak haram lah. Sebab
disandarkan kepada perniagaan yang jelas ada fizikalnya di atas muka bumi ni. Okey, tentang halal dan haram ni sebenarnya dalam konteks saham, okey, kalau di Malaysia ni dia memang ada Majlis Penasihat Syariah daripada Suruhanjaya Security. Sebab apa? Suruhanjaya Security lah yang memantau tentang kegiatan-kegiatan pelaburan saham ni ataupun pelaburan security. Okey. Jadi dekat dengan ini dia punya syariah screening untuk nak tentukan saham tersebut adalah patut syariah ataupun tidak. Dia ada regulators di belakangnya. Yeah. Jadi secara tak langsung jika anda melambung dalam saham ni dia selamat. Dia selamat lah sebab ada regulators, ada syarikat, ada pihak berkuasa di belakangnya yang menjaga sektor pelaburan saham tu sendiri. Dia yang bagusnya kat Malaysia ni kita dianggap bertuah lah sebab ada lebih daripada 70% saham yang patuh syariah. Ada lebih. Sebenarnya ada banyak juga. Lebih banyak pilihan yang patuh syariah daripada yang tak patuh syariah. Yang tidak patuh syariah. Tapi ingat tak semua yang patuh syariah tu bagus. Dia kena pandai-pandai belajar. Nak belajar kat mana? Klik link di ruangan description, kami juga disediakan. Nak belajar saham sekarang, klik kat situ. Kami akan sediakan link. Nanti anda boleh join kelas 2 jam percuma. Ada Tuan Helmi. Belajar dengan Tuan Helmi. Ni ada yang kata ni spekulasi bahawa harga saham akan naik. Adakah harga saham tu naik disebabkan oleh spekulasi? Okay, alright. Jadi sebab tu pentingnya ilmu, pentingnya ilmu dan pentingnya tujuan kita kenapa kita nak beli saham tersebut. Sebab kita tahu bila kita beli saham maksudnya kita nak pemilikan dalam syarikat tu. Okey. Dan kita tanya diri kita balik. Kita beli syarikat ni, kita beli saham syarikat ni untuk apa? Kalau dia punya tujuan hanya nak kejar profit saja, nak dapat keuntungan saja, dan maka ada banyak teknik macam mana nak kejar keuntungan tersebut. So dalam saham ni ada pelbagai teknik. Ada terlalu banyak teknik-teknik untuk nak dapatkan profit. Dan kebanyakan daripada teknik-teknik ni adalah teknik spekulasi, bersifat spekulasi. Jadi kalau approach kita beli saham tu gunakan teknik untuk spekulasi, maka ia jadi satu spekulasi. Tetapi bila kita guna satu pendekatan, kita nak memiliki saham tu adalah tujuan untuk kita membina aset untuk masa depan kita. Sebab saham adalah merupakan aset, pemilikan syarikat. So pemilikan syarikat adalah satu aset. Seperti pemilikan rumah. So pemilikan saham pun sama. Dia adalah satu aset yang boleh bantu masa depan kita. Maksud dia dengan ni, bila kita ada pendapatan, setiap orang yang bekerja ada pendapatan, setiap orang yang berniaga ada pendapatan. Jadi daripada pendapatan tersebut, gunakan sebahagian daripada pendapatan tu untuk beli aset. Sebab apa? Kalau biar saja duit tu, simpan duit saja, dia akan dimakan inflasi. Yes. Tapi ingat balik apa yang saya terangkan sebelum ni. Saya punya pengalaman dalam bidang financial planning, financial advisory. One of the approach adalah untuk tingkatkan kotak aset tu. Yes. Jadi dengan tingkatkan kotak aset, daripada kita sebelum ni mungkin low to medium net worth kepada high net worth. Daripada kenaikan kualiti sesuatu aset tersebut ataupun sesuatu saham tu. Yes. Itulah sebabnya macam anda cakap tadi, yang macam ni ada siapa ni MJ Hans Hegel ni, dia cakap spekulasi bahawa harga saham akan naik. Dia bergantung pada teknik apa yang anda guna. Satu lagi saya nak sebut. Pemilikan saham ni tidak semestinya hanya tunggu harga naik saja baru dapat untung. Sebab ada syarikat-syarikat yang memberikan dividen kepada pelabur dia. Mana datangnya dividen tu? Dividen tu datang daripada untung bersih syarikat. Jadi kalau kita mengkaji syarikat tu dari konteks perniagaan, kita boleh tahu syarikat ni menguntungkan ke atau merugikan. Kalau dia menguntungkan, jadi kita tengok dia ada beri dividen tak kepada pelabur dia. Dengan cara itulah seseorang yang melabur saham ni boleh mendapat passive income daripada dividen. Yes. Macam soalan yang kedua ni, Tuan Amin dah jawab dah. Daripada, saya rasa namanya Nur Hizam kot, dia letak sini N Hizam 2014. Saham dividen ni macam mana?
kalau kita beli, kemudian biarkan dan kemudian syarikat akan bagi dividen kepada kita ke bila syarikat untung? Maaf sebab saya zero dalam saham. Mohon sedikit pencerahan dari Tuhan dapat muka pemikiran saya. Terima kasih. Tuan bukan Tuhan. Tuhan pula. Pencerahan Alright. daripada Tuan Helmi dapat muka pemikiran saya. Kalau soalan-soalan macam ni, ini soalan-soalan yang orang yang nak belajar. Yang nak belajar, dia nak tahu. Dia nak belajar. So soalan macam ni baguslah. Jadi ada syarikat bagi dividen, ada syarikat tak bagi dividen. Yes. Syarikat yang bagi dividen ni sebagai contoh kalau kita pakai teknik spekulasi, contoh beli hari ni, lepas tu beli pagi jual petang, ataupun beli hari ni jual esok. Kalau jenis yang macam ni memang susahlah nak dapat dividen secara konsisten, sebab dia anggap macam ni, kita beli satu rumah tu nak dapatkan sewa bulanan, tapi kita dah jual esoknya. Bila dah jual esoknya, macam mana nak dapat duit sewa tu? Jadi sama juga macam saham ni. Yes. Sebab saham ni selalunya dia akan declare dividen. Contoh, dia bagi dividen dalam 4 kali setahun. Maksud dia setiap 3 bulan dia akan bagi dividen. Ada syarikat lain dia boleh bagi dalam mungkin 2 kali setahun. Jadi jenis syarikat macam ni, kalau kita beli lepas tu kita jual dalam masa singkat, memang kita tak akan dapatlah dividen tu. Yes. Tapi kalau kita pegang syarikat tu, mungkin untuk 4 hingga 5 tahun, dan syarikat tu jenis yang bayar dividen secara konsisten, maksud dia 4 hingga 5 tahun tu lah dia akan dapat passive income daripada syarikat tu. Dengar tu kan. Terus pada anda yang di luar sana nak mencari passive income, macam mana nak dapat passive income, antara salah satu caranya adalah dengan melabur saham dividen, yang mana dapat memberikan kita passive income secara tak langsung. Tapi ingat, segala perkongsian yang kami kongsi hari ini, jika kita ada sebut nama-nama saham, ia hanyalah untuk pembelajaran sahaja, bukan rekomendasi untuk anda beli atau jual saham tersebut. Segala pelaburan, risiko dia anda yang tanggung. Macam tu. Dan macam Cik Min cakap tadi, saham dividen ni, adakah saham dividen ni hanya orang-orang yang berumur je yang patut melabur dalam saham dividen ni, ataupun orang-orang yang muda pun patut? Sebab kita faham bila kita labur saham, contoh saham dividen, orang-orang muda ni mungkin kewangan dia agak sedikit kurang berbanding dengan orang yang lebih berumur lah. Jadi adakah bila orang yang muda ni bila nak melabur, mungkin dia dapat melabur sikit, jadi dividen dia dapat tu pun mungkin sikit. Tapi adakah patut orang-orang muda ni pun melabur ke dalam saham dividen? Soalan yang bagus daripada Faiz ni sebenarnya bila kita melabur ni, kita kena tengok tujuan kita nak apa. Adakah tujuan kita untuk mengembangkan duit kita, untuk saham-saham tu growth, untuk bertumbuh, ataupun kita nak passive income? Kalau tujuan kita nak tambah income, passive income, boleh fokus kepada saham-saham dividen. Tak kisahlah umur muda ke, umur dah tua ke, dah makin meningkat ke. Tetapi yang penting kat sini, at least kita ada pemilikan aset saham tu. Kalau kita tak buat langsung, tak ada tindakan, tak adalah peluang sama ada dapat passive income ataupun nak dapat capital gain daripada pertumbuhan syarikat. Jadi yang penting kat sini, duit. Buatlah. Ambil tindakan tu. Sebab kalau tak ambil, memang takkan ada. Buat langkah pertama tu dengan membeli saham. Belilah saham tersebut. Apa saham dia? Cari sendiri. Kita tak boleh nak bagi rekomen saham apa-apa. Anda kena study, kena cari sendiri. Joinlah kelas kita dekat bawah tu. Klik je link tu. Okay. Jadi terima kasih kepada Tuan N. Hizam ni. Soalan yang sangat-sangat bagus. Memang nampak macam dia nak belajar. Jadi soalan seterusnya daripada Raisha Ramzi Stephen. Assalamualaikum Tuan. Jikalau kita telah membeli salah satu saham itu, adakah wang yang kita labur pada saham itu sentiasa ada, biarpun saham yang kita beli itu tak membawa keuntungan? Saham tu ada tapi tak membawa keuntungan. Dia bila kita memiliki saham tu, dia boleh jadi dua perkara. Sama ada saham tu naik ataupun saham tu turun. Betul. Bila kita beli saham tu dan kemudian harga saham dia turun pula lepas tu, jadi kita akan dalam keadaan rugi, tetapi rugi tu adalah paper loss. Selagi kita tak tekan button sell pada saham tu, maksud dia kita tak akan dapat loss tu. Dia hanya paper loss. Dan bila kita dalam keadaan paper loss ni, ada dua perkara. Selalunya orang akan risau tentang margin call.
Yes. Margin call. Okey, selalunya margin call ni akan berlaku bila seseorang itu meminjam duit, membuat pinjaman ataupun apply for margin untuk buat trading saham tu. Jika dilakukan perkara demikian, maka adalah risiko margin call. Okey, tetapi jika seseorang pelabur tu tidak membuat pinjaman ataupun tidak apply untuk margin trading, maka dia tiada elemen, dia tak ada risiko untuk Margin call. kena margin call tu. Okay. Pada anda yang tertanya margin call ni apa? Account margin ni apa? Kalau secara mudah yang saya boleh cakap adalah kalau anda buka account margin, bermakna anda melabur menggunakan duit pinjaman, bukan duit anda. Jadi bila margin call ni bermakna bank tu dah nak ambil semula duit dia. Dia nak duit yang anda dah pinjam untuk digunakan untuk labur tu. Sedangkan anda tengah rugi masa tu. Dah lah tak untung, tengah rugi. Tiba-tiba bank nak juga ambil duit daripada anda sebab dah sampai masa dia nak tarik kan, nak buat margin call, nak buat MC, orang kata MC. Dalam agreement, pihak broker dia dia boleh melakukan membuat keputusan untuk tarik balik margin tersebut. Jadi sebab itulah bila harga saham jatuh menjunam, okey, pengurusan wang yang paling penting kat sini. Lebih-lebih lagi yang jalan terbaik, janganlah ambil pinjaman untuk buat pelaburan saham ni. Sebab itu langkah terbaik supaya tiada risiko margin call. Tapi bila dia jatuh, selagi kita tak tekan button sell, dia hanya on paper saja. Kita tunggulah harga dia naik kembali. Yes. Sekiranya saham tersebut berkualiti dan bagus, percayalah harganya akan naik. Bergantung kepada VApp. Kita ada VApp, boleh tengok dekat situ. Kita boleh tengok share card, kita boleh tengok report card, tengok prestasi. Dari situ kita boleh ada keyakinan bahawa okey, benda ni macam mana sekalipun dia akan naik juga. Lepas tu kalau kita ada ilmu kan, bila harga saham jatuh, tidak bermakna kita tiada elemen keuntungan langsung. Sebenarnya kalau kita boleh apply strategi average down, kita ada peluang untuk beli lagi supaya harga tu dapat dipuratakan menjadi lebih rendah cost dia. Dan satu lagi langkah, apabila saham tu bayar dividen, walaupun harga saham jatuh, tidak bermakna dia tidak bayar dividen. Dividen yield dia akan lebih tinggi. Hasil dividen akan lebih tinggi jika dia melakukan perkara tersebut. Masih tertanya macam mana ni nak faham lagi lanjut ni. Tekan link dekat bawah ni, kali ketiga dah saya cakap. Tekan link dekat bawah, pergi kelas dengan Tuan Helmi selama 2 jam percuma tu, anda akan dapat gambaran yang lebih jelas lah apa benda yang kita cakap dekat sini. Okey Tuan Helmi, kita teruskan soalan seterusnya ya. Boleh. Okey, terima kasih kepada Raisha Ramzi Stephen. Jadi soalan seterusnya daripada Zaid Kamarudin. Dia tanya dalam video kita dah lama ni, dalam video QL Resources pemilik Family Mart Malaysia. Ni video lama ni, saya muda lagi masa tu. Baru sangat belajar benda-benda ni. Jadi soalan dia tanya, apa soalan dia? sebab QL Resources ni ada pemilik Family Mart. Jadi seperti yang kita tahu, dalam Family Mart ni pun ada jual beer, secara mudah makanan, minuman yang tidak halal lah. Okay. Jadi dia bertanya, jual beer pun boleh dapat sijil halal kategori servis? Itu soalannya. Dan sebab kita nak cakap QL Resources kan ada saham dia, kan? Jadi macam mana QL Resources ni boleh patuh syariah sedangkan Family Mart jual beer? Okey. Kalau ikut pada soalan tu tadi kan, beer pun boleh dapat sijil halal. Okey, sebenarnya saya rasa tak betul tu kenyataan tu, sebab beer tak pernah dapat sijil halal. Okey. Jadi dia memang jatuh dalam hukum haram, jatuh dalam hukum haram. Sebab tiada sijil halal diberikan untuk minuman beer atau minuman keras. Okey, tu satu. Yang kedua, bila cerita tentang saham, sebagai contoh kalau kita konteks ni saham Family Mart kan. Okey, dalam Family Mart ada jual beer. Yes, betul. Beer adalah haram. Okey, tetapi dalam konteks kewangan Islam, okey, macam saya cakap sebelum ni, untuk saham-saham security ni, saham-saham yang disenaraikan dalam pasaran bursa, ada majlis penasihat syariah. Dan orang yang ditanggungjawabkan dalam majlis penasihat syariah ni bukan calang-calang. Ini orang-orang yang ada pengalaman dan ada qualification dalam bidang kewangan Islam. Okay, ada dalam tu profesor-profesor yang membuat kajian kepatuhan syariah juga. Jadi digabungkan orang yang praktis dalam industri bersama dengan profesor-profesor yang study mengenai ilmu syariah. Jadi bila mereka melakukan syariah screening, jika sesuatu perniagaan itu walaupun dia ada terlibat dalam satu perniagaan yang mungkin sebagai contoh
terlibat dalam minuman keras. Yes. Okey, ataupun makanan yang tak halal. Yeah. Okey, tapi dalam dia ada dia punya parameter dia. Okey. Jika pendapatan tersebut tidak lebih daripada 5% Daripada daripada produk yang tidak halal ni. daripada produk tidak halal tu, okey, hanya 5% saja daripada total jumlah pendapatan dia, Okey. ataupun revenue dia, maka ia Patut syariah. kategori dia masih lagi dalam kategori patuh syariah. Ah. Dia ada parameter dia. Bukan bermakna kalau dia jual bir Terus syarikat tu tak patuh tetap syariah. Okay. Tidak, bukan macam tu. Dia ada ukuran. Dia ada ukuran dia. Peratusan dia mesti tidak boleh lebih daripada 5%. Betul. Kalau lebih 5% dia akan jadi tidak patuh syariah. Betul. Kalau lebih daripada 5% daripada pendapatan, dia jadi tak patuh syariah. Okey. Kalau nak tahu lanjut tentang formula dia dengan lebih detail, okey, boleh rujuk dekat ni skrin anda. Okay. Boleh rujuk dekat sini. Ini kita dah tunjukkan kepada anda. Ataupun kalau nak tengok lebih jelas, saya juga letak link di bawah untuk bacaan lanjut lah. Boleh. Kalau nak baca dengan lebih lanjut. Jadi daripada Zaid Kamarudin, soalan tadi tentang jual bia pun boleh dapat sijil halal kategori servis. Jadi Zaid, kami harap kami dah dapat menjawab soalan anda. Terima kasih kerana bertanya. Dan kalau ada soalan lagi, boleh tanya di ruangan komen di bawah. Baiklah, soalan seterusnya daripada Raisha Ramzi Stephen. Daripada dia lagi, sebab dia ada banyak tanya soalan daripada kita ni. Okey, soalan seterusnya, adakah saham boleh dihibahkan kepada waris yang non-Muslim, yang bukan beragama Islam? Adakah saham boleh dihibahkan kepada orang yang bukan Islam? Okey, dia macam ni. Bila soalan ditanyakan tu adalah hibah. Hibah ni bermaksud, okey, harta kasih sayang. Ya. Okey, harta kasih sayang. Bermakna Hadiah lah. individu yang nak berikan hibah ni, dia seolah-olah seperti nak memberi hadiah. Bila kita cakap pasal hadiah ataupun harta kasih sayang ni, ia boleh diberikan kepada sesiapa saja, termasuk yang bukan Islam. Okey. Kepada golongan Islam pun boleh, yang bukan Islam pun boleh terima. Okey. Maka dalam konteks ni boleh. Hibah tu cuma dalam bahasa Arab dia, Betul. bahasa Arab je lah. Tapi kalau bahasa kita Melayukan dia, ialah hadiah lah kepada orang tersayang selepas kita meninggal dunia. Jadi tiada masalah lah benda tu. Tapi Boleh nak lakukan urusan seperti itu secara legal, bolehlah berjumpa dengan pihak yang menguruskan harta pusaka. Buat planning tu, buat perancangan tu tersebut. Jadi perancangan tu pun penting juga. Jangan angka-angka kecil lagi pun kepada anda yang ada aset. Tak nak kira lah sebesar mana pun aset anda. Mungkin saham anda baru beli pun mungkin ada 1-2 je. Tapi at least anda dah buat pengurusan harta pusaka tu awal-awal, supaya takutlah apa-apa terjadi nanti kan, kita pun tak tahu. Jadi terima kasih Cik Amy. Terima kasih kepada yang bertanya soalan ni, Raisha Ramzi Stephen. Kami harap kami dah menjawab soalan anda. Kalau ada soalan lagi, boleh tanya di ruangan komen. Dan seterusnya, ada salah seorang subscribers di YouTube kita yang bernama Cik Dah Manis Leting. Dia cakap, Tuan Helmi tolong bantras, sebab beliau dah spam kita di ruangan komen banyak, sebab beliau pun dah kena scam. Dan dia pun baru tahu yang dia dah kena scam. Jadi dia tulis dekat situ, kami baca komen anda, jangan risau, kami baca. Dan apa yang kami sedang buat ni adalah untuk bantras scammer-scammer di luar sana. Ini yang kami sedang lakukan lah. Jadi kami harap Cik Dah Manis Leting boleh share video ni kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga yang lain, supaya diorang pun tak terkena lah macam mana yang Cik kena. Saya nak tambah sikit boleh? Boleh Cik. Okey. Jadi saya harap apa yang berlaku sekarang ni dekat luar sana, lebih-lebih tentang scammer ni, saya rasa kita boleh bekerjasama untuk sama-sama kita lakukan tanggungjawab ni. Okey, untuk mangsa-mangsa yang kehilangan duit, apa yang saya boleh nasihatkan, jika itu berlaku pada anda, sila buat laporan polis. Okey, sila buat laporan polis. Itu pertama. Yang kedua, jika anda terlibat dengan aktiviti scam tu disebabkan aktiviti online, aktiviti online, contoh grup Telegram ke, ataupun grup Facebook ke, ataupun WhatsApp ke, sila juga lakukan buat laporan kepada pihak SKMM, Suruhanjaya Multimedia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Sebab at least bagi mereka tahu yang perkara ini berlaku dan apa website dia, apa link dia, beritahu semua dalam laporan tersebut supaya mereka boleh take action. Tentang kalau kita cakap mungkin mereka tak buat apa-apa tindakan pun, mereka just hanya ambil report saja. Tapi kita sebenarnya kita tak ada kuasa untuk berkata sedemikian, sebab yang penting kita lakukan usaha kita.
Okey, usaha di pihak authority tu itu biarkan mereka uruskan. Itu tanggungjawab mereka. Yang penting kita dah lakukan apa yang kita perlu buat untuk banteras kegiatan-kegiatan macam ni. Sini saya seru orang ramai lah supaya lakukan tanggungjawab tersebut. Okey. Sebab pihak polis pun cakap kalau laporan tak ada, mereka tak boleh nak ambil tindakan. Betul. Jadi dengan laporan anda tu barulah mereka boleh ambil tindakan yang seterusnya. Jadi kepada masa scammer di luar sana, tolonglah buat laporan polis. Tak kisahlah berapa banyak pun yang anda hilang, RM100 ke RM500 pun still tetap duit. Jadi pergilah buat laporan polis supaya mereka boleh buat tindakan seterusnya. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Dah Manis Leting sebab tulis di ruangan komen. Kami sedang jalankan tanggungjawab kami dari pihak kami untuk membanteras scammer-scammer ni lah dari pihak kami. Dan seterusnya soalan terakhir lah daripada Tuan Zamri Erazam. Soalan dia, kat mana nak labur secara selamat dengan pulangan 20% setahun tu? Okey Alright. Okey, bila cerita pasal bab selamat, okey, pulangan selamat okey, kalau ikut daripada susunan gambar rajah daripada pihak bank negara okey, pelaburan yang paling dikatakan yang paling kurang risikonya adalah FD, fixed deposit okey, ataupun kita panggil deposit tetap. Okey, ada yang konvensional, ada yang patuh syariah, okey, ada yang Islamik, deposit tetap. Okey, dan kalau anda berpuas hati dengan pulangan 1 hingga 2% setahun, itulah pulangan pelaburan yang paling selamat. Okey, dalam konteks gambar rajah mengikut risiko. Okey, tetapi jika anda berminat untuk merasai pulangan seperti 15 hingga 25% misalnya setahun 15 hingga 25% setahun. Okey, perkara pertama, belajar ilmu tersebut. Bila anda belajar ilmu tersebut, anda akan belajar tentang perniagaan syarikat, anda akan belajar tentang risiko dalam perniagaan. Sebab dalam pelaburan ni, even dalam konteks Islamik pun tiada jaminan. Okey, tiada guarantee. There's no guarantee. Okey, dalam setiap perniagaan ada risikonya. Dan tapi bila kita dah belajar tentang perniagaan dan risiko perniagaan tersebut, at least kita ada calculated risk. Okay, calculated risk. Kita boleh kawal risiko tu. Yes, kita ada strategi macam mana nak kawal risiko kita daripada kita melaburkan semua duit simpanan tu ke dalam syarikat tersebut. Itu ada satu tindakan yang berbahaya. Sebab tu bila siapa yang masuk kelas saya akan diajar tentang pengurusan portfolio. Okay, pengurusan portfolio, pengurusan kewangan, supaya risiko tu dapat dibahagi-bahagikan. Tidaklah bertumpu hanya kepada satu saham atau satu syarikat saja. Jadi dengan cara macam tu, at least kita ada, jika worst thing happen berlaku pada syarikat tu, kita hanya kehilangan peratusan yang kecil saja berbanding dengan ada mungkin daripada 10 ada 9 lagi yang mungkin boleh memberi. Tapi selalunya lah dengan kriteria yang saya dah buat selalunya, kita punya pihak dah buat kriteria tersebut, sukar sebenarnya untuk mengalami kehilangan. Kehilangan ataupun kerugian yang besar. Sebab langkah-langkah tu dah kawal faktor-faktor ekosistem kemajuan syarikat tu sendiri. Jadi itulah jawapan dia daripada kepada Tuan Zamri Erazam. Harap kami jawab soalan anda, dan jika anda ada soalan lain juga boleh tulis di ruangan komen di bawah. Itu soalan terakhir untuk hari ini. InsyaAllah pada episod akan datang kami akan bawa soalan-soalan lain pula. Kita akan bawa soalan-soalan yang lebih fresh, yang mungkin yang baru-baru, yang mungkin anda nak tanya di bawah ruangan komen di bawah ni. InsyaAllah kita bawa lagi Tuan Helmi Kasim ke podcast Bijak Labo. Jadi sebelum kita undurkan diri, Tuan Helmi ada tak apa-apa pesanan kepada kita punya penonton Bisyariah? Apa-apa pesanan lain yang nak berikan selain dah macam-macam pesanan bagi awak dah banyak. Saya pesanan saya jangan lupa untuk tekan button like, subscribe dan juga butang notification di bawah supaya bila kami kongsikan video terbaru anda akan terima notifikasi. Pesanan saya rasa pun tadi pun dah banyak macam-macam. Dan yang paling penting, ingat segala pesanan yang kami berikan kepada anda ni tolonglah kongsikan kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan yang tersayang, sebab kami tak nak mereka pun terjebak dalam scammer macam ni, dalam skim cepat
cepat kaya macam ni, dengan share anda tekan sekali tu mampu untuk menyelamatkan mereka, mampu menyelamatkan hidup mereka, duit mereka dan seterusnya, membuatkan semua orang dapat hidup dengan lebih selamat pada masa akan datang lah. Ya, betul. Cik Elmi ada apa-apa? Okay. Last word. Last word. Okay. Bila kita nak buat keputusan untuk melabur ni kan, lakukan dengan secara rasional. Apa matlamat kita, kenapa kita nak melabur. Jangan kita fokus hanya kepada profit semata-mata. Jangan kita fokus kepada profit semata-mata. Sebab selalunya lah dalam kelas saya, walaupun kelas percuma, saya ceritakan matlamat macam mana, proses dia macam mana. Bila kita disiplin buat proses tersebut, insyaAllah sukar untuk gagal. Dia masih ada kegagalan, tetapi kecil probability untuk gagal tu. InsyaAllah. Yang penting kita ada usaha untuk cari kebenaran. Dengar tu, itulah last word daripada Tuan Helmi Kasim. Sedikit sebanyak dapat memberikan anda input apa yang patut anda lakukan pada masa yang akan datang. Jadi last word pula daripada saya, tak tahu lah nak cakap apa dah. Cuma jangan gunakan emosi untuk melabur. Jangan gunakan emosi. Orang yang bagi last word saya. Gunakan ilmu. Jangan gunakan emosi untuk melabur, gunalah ilmu. Ingat, itulah last word daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga tekan butang notification. InsyaAllah pada episod akan datang, kalau anda suka sesi Q&A ni, InsyaAllah kami akan buat lagi pada masa yang akan datang. Dan pastikan anda tulislah soalan anda di ruangan komen di bawah. InsyaAllah kami akan bawa lagi. Tuan Elmi, terima kasih. Cik Elmi sudi bersama saya dalam menjemput saya sesi kali ni. Memang kena jemput Tuan Elmi je, tak ada orang lain yang nak jemput. InsyaAllah kalau ada nak jemput orang lain ke kan, ada yang nak join, boleh juga tulis di ruangan komen di bawah. InsyaAllah kalau dah diberi peluang, dah ada masa dan keadaan izinkan, InsyaAllah kami akan jemput anda ke sini, ke studio ni untuk bersama dengan kami untuk dalam podcast Bijak Labur. Semoga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Bye bye guys and stay safe. Bye. Assalamualaikum.